Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Gimana Ustaz, jelas tak? Insya-Allah kok jelas kot, bagi jelas insya-Allah. Jadi pada hari ini Ustaz nak kita buka satu topik baru di bawah surah Al-Fatihah. Kita telah bincangkan pada sesi-sesi yang lalu berkenaan dengan surah Al-Fatihah. Kita dah bincang tentang bila surah Al-Fatihah ni diturunkan. Kita dah bincang sebelum ni berkenaan dengan khilaf ulama. Orang kata surah Fatihah ni adalah Makkiyah, iaitu yang diturunkan ketika mana sebelum berhijrah di Mekah. Dan ada lagi dua pendapat yang menyebut dengar ke suara Ustaz ni? Semua senyap ya, masya-Allah. As-sakitun. Baik. Saya tak pasti kenapa tak tahu apa terang ni, dia macam kelabu sikit. Ustaz punya tu. Dengar ke suara Ustaz ni? Masya-Allah. Tak ada seorang pun yang menjawab Assalamualaikum Kak. Okay, kita dah mula dah sikit. Jadi Ustaz harap Kak dengar suara Ustaz ni. Okey, baik. Sebab tadi tak ada siapa pun yang ingatkan. Jadi alhamdulillah kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita pergi lebih lanjut dan Ustaz akan buat recall ni, kita akan imbas balik apa yang kita telah pelajari sebelum ni supaya kita faham. Kerana di akhir apabila kita tadabbur Al-Quran itu adalah kita dapat memahami isi kandungan surah yang dijanjikan ataupun surah yang disebut yang paling terbaik dalam sepanjang sejarah, dalam sepanjang kitab-kitab samawi diturunkan ke muka bumi ini. Okay, jadi minta Kak Azizah. Okay, dah mute dah okay, tak apa. Jadi Ustaz akan membacakan sedikit surah Al-Fatihah dan juga terjemahan sebelum kita pergi lanjut. Mute kan Kak? Okay, mute Kalau ada siapa-siapa nak bertanya baru kita buka lah. Surah Al-Fatihah ini iaitu dinamakan sebagai Ummul Quran ataupun dinamakan juga sebagai Ummul Kitab, yang kita telah sebut ada sekian banyak nama bagi surah Al-Fatihah ini. Kita baca, Ustaz baca terjemahan Al-Fatihah dan juga terjemahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, iaitu bermaksud aku meminta perlindungan daripada Allah. Kita minta perlindungan daripada Allah daripada syaitan yang mana Allah rejam mereka, yang Allah laknatkan mereka. Jadi sebenarnya sunat apabila kita hendak membacakan mana-mana ayat Al-Quran, mana-mana surah dalam Al-Quran, kita mulakan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut fa idza quri'al Quran fasta'iz billahi minasyaitonirrajim. Apabila kamu hendak membaca Al-Quran, mana-mana ayat, mana-mana surah dalam Al-Quran, mana-mana bahagian sekalipun, fasta'iz billah, iaitu kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala.
Bukan sekadar daripada syaitan, daripada segala bisikan, supaya kita dapat memberi fokus apa yang kita akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirrabbilalamin, yang bermaksud segala puji dan kita berterima kasih. Pujian, alhamdulillah, yang bermaksud pujian yang disertakan sekali dengan maksud terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, kepada Tuhan sekalian alam, iaitu yang memiliki apa yang kita ada sekarang, rumah yang kita tinggal, handphone yang kita pegang, rezeki dan gaji pendapatan yang kita perolehi, ketika mana ada insan lain yang kehilangan pekerjaan, yang kehilangan ahli keluarga tercinta, yang diuji dengan COVID, dapat penyakit dan berbagai lagi. Maha suci Allah atas segala ujian dan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pemurah dan lagi Maha Mengasihani. Maliki Yaumiddin, Tuhan yang mana menguasai hari pembalasan. Sebelum Ustaz baca terjemahan ni, Ustaz nak rakan-rakan dalam keluarga tadabbur Al-Quran ini kita fahami makna. Kenapa surah Al-Fatihah ini dinamakan sebagai penghulu, sebagai tunjang kepada mana-mana surah, mana-mana kitab sekalipun. Dan Ustaz akan bacakan sebentar lagi, kita akan masuk kelebihan surah Al-Fatihah yang mana tidak pernah diturunkan dan dinyatakan pada mana-mana kitab langit sebelum ini. Allah tak pernah turunkan. Allah memang dah reserve surah Al-Fatihah ini untuk Al-Quran, untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila dikatakan sebagai induk ataupun sebagai loop ataupun sebagai sumber, kita akan tahu bahawa apa yang Allah akan cerita dalam Al-Quran ini adalah semua berkaitan dengan nikmat, berkaitan dengan kisah-kisah inspirasi untuk kita. Dan apa sahaja yang kita baca dalam Quran ini, kita akan melihat sifat Allah yang Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Orang bukan Islam, orang Islam akan dapat. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Bermaksud Allah menceritakan dalam Al-Quran ini yang kita akan jumpa adalah tentang kisah-kisah, tentang hari pembalasan, hari akhirat, Yaumiddin, hari perhitungan, hari akhirat yang ada banyak lagi nama dia. Tetapi yang mana itulah Malik, Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini adalah jantung dia, ataupun kita panggil ibu kepada surah Al-Fatihah ini adalah pada perkataan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan inilah yang disebut oleh Imamul Islam Imam Ahmad bin Hanbal. Ustaz sebenarnya lali sikit, jadi tu yang jadi lambat sikit sebut tu. Imam Ahmad bin Hanbal. Siapakah Imam Ahmad bin Hanbal? Dia adalah imam ataupun tokoh bagi mazhab Hanbali, iaitu mazhab rujukan yang berada di Saudi. Kalau kita ke Mekah, ke Saudi dan beberapa negara yang lain, mereka menggunakan mazhab Hanbali, antara mazhab yang ketiga terbesar di dunia, selepas daripada mazhab kedua terbesar selepas mazhab Hanafi, kemudian mazhab Hanbali ataupun Syafi'i, dan last sekali adalah Maliki. Jadi Imam Ahmad mengatakan bahawa ibu kepada penghulu segala Al-Quran, penghulu kepada suka kitab samawi adalah Al-Quran, dan penghulu bagi surah-surah dalam Al-Quran adalah Al-Fatihah. Sebab itu dinamakan dengan Ummul Quran, penghulu kepada Al-Quran. Dan penghulu dalam surah Al-Fatihah ataupun ibunya ataupun jantung dan tunjangnya adalah pada ayat yang ke-5, iaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang berada di tengah-tengah surah Al-Fatihah. Kemudian Ihdinas siratal mustaqim, berilah kami petunjuk. Jadi kita sembahyang ni kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Siratal ladzina an'amta alaihim,
jalan yang mana Allah beri nikmat kepada mereka. Kita nak bersama dengan orang-orang yang itu. Orang yang saleh, para sahabat, para tabi'in, para anbiya. Kita nak bersama dengan mereka. Ghairil maghdub. Kita minta jauhkan daripada orang yang engkau murka. Orang Yahudi. Orang yang mana dia tahu tentang agama, dia belajar tentang Al-Quran. Dia belajar tentang Islam, dia belajar tentang fiqh dan sebagainya, tapi dia tidak beramal. Bahkan dia melawan pula. Jadi kita minta Allah lindung kita. Waladhdallin, dan daripada orang-orang yang sesat. Siapa? Iaitu orang Nasrani yang mana mereka ni beramal tetapi mereka jahil. Mereka tidak ada ilmu. Moga Allah lindungkan kita daripada semua benda ini. Dan semua yang kita nak bincang topik asas dalam Al-Quran, sekiranya kita baca, berada pada surah Al-Fatihah. Sehingga kan dalam beberapa hadis disebut, fadilat surah Al-Fatihah adalah seumpama kita membaca 1/3 daripada Al-Quran. Jadi Ustaz akan baca hadis tu. Jadi itu adalah terjemahan sepintas lalu berkenaan dengan Ummul Quran surah Al-Fatihah. Jadi pada hari ini kita dah bincang, Ustaz akan masuk kepada topik kelebihan-kelebihan yang ada dalam surah Al-Fatihah. Bagi yang mana baru sertai tadabbur Al-Quran ini, Ustaz nak maklum bahawa surah Al-Fatihah adalah surah yang paling banyak dijanjikan, yang disebut dan dinyatakan kelebihan dia berbanding surah-surah lain dalam Al-Quran, berbanding ayat-ayat lain dalam Al-Quran. Maka Ustaz akan kongsikan kepada rakan-rakan pada malam ini tentang fadilat-fadilat yang disebut oleh baginda Rasulullah SAW supaya kita ni banyak mengamalkan surah Al-Fatihah. Ya benar kita mengamalkan surah Al-Kahfi kerana esok adalah hari Jumaat yang mana ada hadis. Walaupun hadis itu dhaif, hadis itu lemah. Lemah ni bermaksud dia tidak, dia syarat 5 syarat untuk menjadi hadis sahih itu ada benda yang dia kurang. Jadi menjadikan hadis itu lemah. Lalu apabila kita nak beramal membaca surah Al-Kahfi menggunakan hadis yang dhaif tidak menjadi masalah. Kalau dhaif dia ringan dan hadis kita baca surah Al-Kahfi ni tidak ada masalah. Tetapi banyak hadis-hadis yang sahih yang mana tidak pernah didedahkan, yang mana tidak pernah dikongsikan ke masyarakat tentang kelebihan, tentang kehebatan surah Al-Fatihah ini. Sebab nama dia pun ummu. Ummu ni bermaksud penghulu ataupun tunjang ataupun induk ataupun asas. Macam itulah nak dikatakannya. Bila katakan Ummul Quran ini ataupun Ummul Kitab, bukan sekadar Ummul Kitab, Ummul Kitab. Kitab ni termasuklah kitab Injil, kitab Taurat dan juga kitab Zabur. Jadi surah Al-Fatihah ini tidak pernah diturunkan. Sepintas lalu, sebelum kita masuk kepada kelebihan yang Ustaz akan kongsikan hadis-hadis tersebut, hadis yang Ustaz masuk dalam nota itu sebahagian, itu yang Ustaz ambil ringkasan daripada tafsir surah Al-Fatihah yang dikarang oleh Ibn Rajab Al-Hambali ataupun dikenali sebagai Abu Faraj. Dan ada banyak lagi hadis-hadis yang lain disebut dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim dan banyak lagi insya-Allah. Dan yang lepas kita telah bincangkan pada sesi yang lalu tentang surah Al-Fatihah ini bilakah dia diturunkan. Ada yang kata di Mekah, ada yang kata di Madinah, kan? Ada juga pendapat yang mengatakan dia turun di Mekah dan juga di Madinah. Dan Ibn Rajab Ibn Rajab Al-Hambali, seorang tokoh dalam mazhab Hambali, mengatakan bahawa yang lebih tepat adalah dia adalah surah yang diturunkan ketika berada di Mekah sebelum berhijrah, kerana ada ayat Al-Quran yang Allah bagi tahu yang sab'ul masa ini itu
diturunkan ketika di Mekah, yang mana menunjukkan pada surah Al-Fatihah, tentulah ia adalah surah Makiyah. Mustahil lah kalau kita nak refer benda tu dan benda tu tak ada lagi kan. Macam tu. Dan nama surah pun kita dah bincang, dan kita dah bincang tentang hukum serba ringkas, dan pada malam ni kita akan masuk tentang kelebihan surah Al-Fatihah. Nota yang Ustaz bagi tadi, kalau tengok yang pertama, kelebihan surah Al-Fatihah ini, dia adalah surah yang paling agung dalam Al-Quran. Bahkan bukan sekadar Al-Quran, kitab-kitab samawi yang lain. Apakah kitab samawi tu? Kitab samawi ni, mungkin boleh catat ni, kitab samawi asal daripada as-sama'. Sama' ni bermaksud langit. Kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Rasul yang diutuskan, yang mana surah ini tidak pernah diturunkan. Kitab dan juga Al-Quran, surah ini yang paling terbaik. Jadi kalau kita melazimi surah Al-Ikhlas, kita melazimi surah Al-Kahfi, kita melazimi surah Al-Mulk, anda kena beri perhatian. Pada kali ini anda kena beri perhatian bahawa ada satu surah yang anda kena masuk dalam senarai ini adalah surah Al-Fatihah. Ini yang paling utama. Kerana hadis-hadis yang sahih menyebut untuk kita mengamalkan surah Al-Fatihah itu lebih banyak berbanding dengan surah Al-Kahfi, berbanding dengan surah Al-Mulk, dan berbanding surah Al-Waqi'ah dan surah-surah yang lain. Kerana surah yang paling banyak disebut fadilat dalam hadis adalah surah Al-Fatihah. Okey, surah Al-Fatihah, dan hadis dia adalah sahih. Berbeza dengan surah fadilat surah Al-Kahfi. Di sana ulama berbeza pendapat berkenaan dengan status hadis tu. Ada yang kata dhaif, dan memang dia dhaif pun. Ada kata dhaif ringan, ada kata dhaif berat. Tapi nak kata sahih, tidak. Dia dhaif. Begitu juga dengan surah Al-Waqi'ah, begitu juga dengan surah Al-Mulk. Tetapi surah Al-Fatihah ni kita pinggirkan. Jadi kita kena masukkan dalam senarai kita untuk kita amalkan. Satu hadis daripada Abi Sa'id Al-Mu'alla berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada aku, mahukah aku ajarkan kepada kamu satu surah yang paling agung sebelum kamu keluar daripada masjid? Hadis surah Al-Fatihah. Lalu apa kata Abi Sa'id? Dia kata nak lah, mesti dia nak. Dan Rasulullah ambil tangan dia, dan ketika mana dia nak keluar daripada masjid, lalu Abi Sa'id dia ingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bahawa bukankah Rasulullah mahu ajarkan aku satu surah yang paling agung dalam Al-Quran, yang paling terulung dan terbilang dalam Al-Quran. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut adalah surah tersebut adalah Alhamdulillahirabbil alamin, dan ia adalah sab'ul masani. Sab'ul masani bermaksud 7 yang diulang-ulang. Kita telah bincang pada kelas yang lalu, 7 yang diulang-ulang ni apa dia sebenarnya? Dia adalah 7 ayat yang kita baca ulang kali, terutama ketika di dalam salat. Jadi, dan Al-Quran yang kita turunkan ini adalah tujuan kita untuk membaca. Dan hadis ini adalah hadis Bukhari. Ustaz nak baca lagi hadis Bukhari. Haddatsana Ali. Hadis ni yang Ali, yang mana sama juga daripada sahabat Nabi ni juga, Abi Sa'id Al-Mu'alla. Dia berkata, qal kuntu usalli, aku solat, fada'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi panggil aku, falam ujibhu, Nabi panggil, tapi Abi Sa'id ni dia menjawab tak? Abi Sa'id dia respon tak? Dia tak respon, dia semayang. Dia tak peduli pun apa yang Rasulullah panggil dia. Kemudian selepas itu dia beritahu kepada Rasulullah, qult ya Rasulullah, lepas habis semayang dia beritahu Rasulullah, aku, ya Rasulullah, inni kuntu usalli, aku semayang tadi, jadi aku tak boleh nak menyahut apa yang hang panggil tadi. Macam tu. Kemudian
Qala alam yaqul Allah. Rasulullah pun katalah kepada Abi Sa'id tadi, dia beritahu kepada Rasulullah, dia tak boleh semayang, dan Rasulullah kata, bukankah Allah sebut istajibu lillahi walir rasul idza da'akum, bermaksud istajibu lillah, apabila Allah dan juga Rasul dia panggil, maka kita kena terus sahut. Sekali pun kita sembahyang, dan ulama berbincang tentang hukum ini. Tetapi apa kata Rasulullah selanjutnya? Summa qala, kemudian habis daripada tu, terus Rasulullah beritahu, ala u'allimuka, Abi Sa'id, aku nak beritahu, ala u'allimuka a'zama suratin, ada satu surah, ada satu rahsia yang mana nak beritahu dekat Abi Sa'id. Wahai Abi Sa'id, ada satu surah yang mana paling agung dalam Al-Quran, paling mulia dalam Al-Quran, yang mana kalau kita nak beramal, yang mana kalau kita nak memahami, kita nak tadabbur, kita nak jadikan dia sebagai penawar, kita nak jadikan dia sebagai rujukan dan pegangan, ada satu surah ni Nabi kata. Ni bukan sahabat kata, bukan Ustaz Akram Afifi kata, bukan siapa yang kata ni. Ini Nabi yang kata. Dia kata, ala u'allimuka a'zama suratin fil Quran qabla an takhruja minal masajid. Aku nak cerita satu surah ni yang paling agung, tak ada dekat surah lain. Sebelum hang keluar masjid, aku nak cerita kat hang. Falamma aradna an nakhruja, ketika mana kami nak keluar, ketika mana nak keluar masjid. Hadis yang Ustaz baca ni sama dengan hadis Lanota tu, cuma banyak hadis, dan hadis ini adalah daripada Sahih Bukhari, bab 46, hadis ke-4622. Kemudian dan Nabi beritahu, falamma aradna an nakhruja, dan ketika mana mereka nak keluar, qultu ya Rasulullah, Abi Sa'id dia kata, ya Rasulullah, innaka qult, bukankah kamu wahai Rasulullah telah berkata, bagi tahu dekat kami tadi, la u'allimannaka a'zama suratin, yang mana kamu akan ajarkan kepada kami satu surah yang paling agung daripada surah Al-Baqarah. Kita sangka dia baca tu surah Al-Baqarah tu mulia. Al-Quran ni pun nak kena tahu juga, Al-Quran ni semua ayat dalam dia mulia. Al-Quran ni semua ayat dalam dia adalah mulia. Tetapi semulia-mulia Al-Quran, ada satu surah yang paling mulia, yang paling agung, yang jadi ibu dia. Adik-beradik, keluarga kita semua orang bagi-bagi, semua orang kita hormat. Tapi orang yang paling kita hormat sekali sebagai anak adalah mak. Macam tu. Kan? Begitulah dengan Al-Quran, ibu. Kemudian dah Abi Sa'id dia tengok, dia kata, qult la u'allimannaka a'zama suratin, bukankah nak cerita kat kami tadi satu surah yang paling agung. Al-Quran ni semua agung, semua mulia. Kita baca surah Kahfi malam ni ataupun esok, kita baca surah Al-Mulk malam ni sebelum tidur, surah ni agung, Nabi kata. Qal, Nabi sambung, dan Nabi cerita surah apa tu. Haduk kata tadi surah mula tu Nabi habaq lah, dia beritahu dah. Qal alhamdulillahi rabbil alamin, surah tu nama dia Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi nama lain bagi nama Ummul Kitab, Fatihatul Kitab, Ummul Quran, dinamakan juga surah ini dengan surah Alhamdulillahi rabbil alamin. Ni pun nama surah juga. Hiya sab'ul mathani, ini adalah 7 yang diulang-ulang. Minggu lepas kita dah bincang tentang perbezaan pendapat tentang 7 tu yang mana. Bismillah tu masuk tak yang ke-7 ataupun tidak termasuk, dan siapa ulama berbeza. Kalau dia kata Bismillah ni bukan daripada Al-Fatihah, jadi kita nak buat 7 tu tak mana, kan? Ustaz dah cerita minggu lepas, boleh tengok dalam video tu. Kemudian Nabi sambung lagi, wal Qur'anul azimul ladzi utituhu, dan Al-Quran. Al-Quran, Ustaz tak ada Al-Quran, Ustaz banyak pakai phone lah. Al-Quran dah pakai phone kan, kita buka lah sikit. Jadi Al-Quran
Al-Qur'anul Azim, Al-Quran yang agung ini yang mana telah dikurniakan kepada kita. Ni tu dia Al-Quran. Tak nampak noh? Tu nampak sikit. Al-Quranul Azim, Al-Quran yang agung. Dan ada satu hadis lain dalam riwayat Ahmad. Ustaz baca sikit hadis ni. Ustaz baca hadis ni sepintah lalu. Ustaz tak baca hadis, Ustaz akan baca terjemahan supaya kita dapat. Ustaz nak di akhir pada kelas pada malam ni, rakan-rakan dapat merasai bahawa betapa banyaknya hadis dan juga fadilat yang disebutkan oleh Rasulullah. Bukan Ustaz Akram sebut, bukan Kak Azizah sebut, bukan Uwais Al-Qarni itu sebut, bukan Kak Rusilina, bukan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebut tentang kelebihan surah Al-Fatihah yang kita kena berikan keutamaan selepas ini. Saya baca ringkas. Hadis riwayat Ahmad nombor 8977. Ustaz sejak kadang-kadang tengok Dr. Zakir naik, dia baca dia menjawab persoalan orang di pentas debat, dia hafal verse berapa, bab berapa, chapter berapa. Jadi ustaz lah ni suka dah bila ustaz baca kitab ustaz akan cuba hafal chapter berapa, ayat ke berapa, muka surat berapa. Seronok tengok dia boleh buat macam tu. Jadi ustaz baca terjemahan ni. Hadis riwayat Ahmad. Wahai Ubay dia beralih kepada Rasulullah. Kemudian wahai Ubay dia menulis meskipun dia tidak menjawab. Dia tengok kepada Rasulullah tapi dia tak sambut hadis yang sama tadi. Yang ustaz baca ni hadis yang sama. Kemudian Ubay dia segera sembahyang, cepat-cepat habis buang, lalu dia baru respon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah bagi tahu, wahai Ubay, apa yang menghalangi hang untuk respon, jawab bila aku panggil. Lalu Ubay dia beritahu, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sembahyang tadi. Hadis ni bermaksud tadi Abi Mu'alla, ini adalah kisah Ubay. Dia kata aku sembahyang tadi. Rasulullah beritahu ayat Al-Quran tadi yang ustaz baca. Dia kata, bukankah kamu telah tahu Allah telah mewahyukan kepada kamu yang berbunyi, wahai orang beriman, penuhilah apabila Allah panggil, sahutlah apabila Rasul panggil kepada sesuatu, yang memberikan kehidupan kepada kamu. Ubay kata, iya wahai Rasulullah, aku tidak akan mengulanginya. Sebab itu orang yang mana ini ciri-ciri apabila seseorang tu dia tegur, dan teguran itu memberi kebaikan kepada kita, meskipun kita rasa tak selesa, tetapi kerana kita nakkan kebaikan. Tengok sahabat dia sebut, dia kata, ya, aku tidak akan ulang. Lepas ni kalau panggil, saya akan sahut. Macam tu. Kemudian Rasulullah beritahu, apakah kamu senang kalau aku nak ajarkan kepada kamu satu surah yang tidak pernah, satu surah yang tidak pernah diturunkan sebanding surah Al-Fatihah ini sebelum ini. Dalam hadis lain ustaz akan bacakan nanti, ini disebut dalam hadis riwayat Muslim. Ada ustaz dalam kitab ni, ustaz buka kitab kitab Ibnu Katsir, buka surat 106, tentang keajaiban surah Al-Fatihah ni yang Allah reserve kepada orang Islam. Kepada umat Nabi Muhammad, kepada Al-Quran. Kemudian Rasulullah beritahu, apakah kamu mahu kalau aku nak ajarkan kepada kamu satu surah yang tidak pernah diturunkan semisal dengannya dalam kitab Taurat, tidak ada. Dalam kitab Zabur tidak pernah diturunkan. Injil maupun Al-Furqan tidak pernah diturunkan. Tapi surah ni aku nak beritahu dekat hang, kepada Ubay. Lalu Ubay berkata, ya Rasulullah, sudah pasti ini adalah satu ganjaran yang lebih berharga daripada emas. Maka Rasulullah bersabda, qal, sesungguhnya aku sangat berharap kalau engkau tidak keluar daripada pintu ni sehingga hang tahu ini surah dia apa. Lalu Ubay berkata, Rasulullah pun diambil lah tanganku sambil hajat sembang terang nak keluar tu. Dan Rasulullah beritahu, Ubay dia beritahu, wahai Rasulullah, bukankah engkau telah beritahu tadi kepada aku yang nak beritahu surah yang paling agung tadi tu? Sebab ini salah satu lagi ciri-ciri orang yang beriman ni.
anak kita ke, keluarga kita ke. Kisah ni berlaku di masjid ketika mana solat. So pastikan keluarga kita ni sentiasa dekat dengan masjid. Hidup kita ni kalau boleh, kadang-kadang yalah, tak semua orang boleh solat 5 waktu di masjid. Tetapi cuba latih, wujudkan suasana dalam keluarga kita ni. Kita banyak hidupkan keluarga kita di masjid dengan suasana orang beriman, suasana orang yang salat. Kemudian Rasulullah bagi tahu. Tadi dah Ubay tanya, apa surah yang nak bagi kita tadi wahai Rasulullah? Rasulullah bagi tahu. Dia kata, Rasulullah tanya balik, apa yang kamu baca ketika solat, Ubay? Ubay berkata, aku baca surah Al-Fatihah. Lalu Rasulullah bagi tahu, wallazi nafsi biyadi, dan demi zat dan jiwa aku yang berada dalam genggamannya, berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah pernah menurunkan dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, ataupun mahupun dalam Al-Quran yang semisal dengannya, yang sebanding dengannya. Itulah sab'ul masani. Ya, sab'ul masani. Ia adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Jadi kalau kita ada masa dan juga kelapangan, ambillah ruang untuk kita membaca surah Al-Fatihah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita baca ayat ni, Tuhan kepada sekalian alam, terima kasih ya Allah. Bagi kita bernafas, kita tak kena bayar sewa. Kita tak pernah pun tak bernyawa. Anggota kita bergerak atas arahan Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah arahkan kepada tubuh kita ni untuk ikut apa yang kita kehendaki pergerakan kita. Kita patut berterima kasih kepada Allah. Jadi kita baca pula Ar-Rahmanir Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Jadi apa yang kita buat ni, bila kita ingat hari pembalasan itu ada, jadi kita akan lebih berhati-hati dalam setiap amalan, ucapan dan tindakan kita. Satu kes Dr. Zakir Naik, bila mana dia ada orang dia tidak percaya tentang hari pembalasan. Betulkah hari kiamat ini ada? Dan macam mana kita nak buktikan secara logiknya hari pembalasan itu ada, hari kiamat itu ada. Sebenarnya cara kita nak buktikan ini adalah dengan apabila setiap yang kita buat tu dia mesti ada responsibility, ada give and take. Jadi apabila seseorang tu dia buat jahat, contoh dia mencuri, ustaz bagi contoh, katalah ustaz ni seorang mafia, pala botak dah, boleh aja jadi mafia kan, tambah putih dekat dain 3 line, calik merah sikit, mafia besar macam dekat Itali. Mafia sehingga kan kerajaan terpaksa tunduk dengan dia. Harta memang banyak. Duit tak ada masalah. Ahli politik dalam ustaz punya poket. Siapa lagi? Menteri, polis, ustaz dalam punya poket. Ustaz suap, ustaz dah bagi makan dah. So mereka memang tak boleh lawan ustaz. Jadi macam mana, ustaz ambil contoh, macam mana Kak Azizah nak buktikan kepada ustaz, ataupun Fatimah nak buktikan kepada ustaz bahawa merompak itu jahat? Sebahagian orang kata, ustaz, kalau ustaz merompak nanti ustaz kena tangkap. Nak kena tangkap apa? Polis pun dah dalam poket ustaz. Ustaz dah bagi makan cukup dedak apa lagi? Ayam chicken chop, chicken D, McD, semua ustaz dah bagi dah. Jadi dia nak tangkap ustaz buat apa? Ada orang kata mungkin orang akan serang balik ustaz. Ustaz kan mafia besar. Ada ramai depan orang ustaz ni. Ada berpuluh orang, beratus orang yang jadi bodyguard ustaz. Ustaz takut apa? Jadi secara logiknya, at the end of the day, kita tidak dapat membuktikan bahawa merompak itu adalah jahat. Orang teka lagi, ustaz, mungkin sebenarnya bila ustaz rompak orang tu, ustaz telah menganiayai dia dan perbuatan itu tidak bagus. Itu pun yang bagus. Tetapi persoalan ustaz tadi adalah apa buruknya merompak itu kepada diri ustaz. Dia merosakkan orang lain, menganiayai orang lain. Tapi ustaz tidak jadi apa-apa. Bila rompak, duit dapat, ustaz yang
gembira. Ustaz dapat rumah, ustaz dapat duit, ustaz dapat semua yang ustaz nak. Dia yang teranaya. Jadi macam mana kita nak buktikan bahawa merompak itu adalah buruk bagi ustaz? Memang tidak ada. Melainkan dia terpaksa diadili oleh kepada Tuhan yang Maha Adil. Sama juga Hitler. Hitler, dia membunuh berapa juta orang. Tak salah ustaz dulu, kat Hiroshima dia bunuh 6 juta orang. Jadi, sekalipun kalau hukum dunia, dia katalah dia gantung ataupun dia bakar Hitler tu sampai mati. Bakar. Adakah kita kata adil? Adakah dengan dia bunuh ataupun dia bakar 6 juta orang tu, dengan kita bakar dia sekali, agak-agak adil tak? Kita bakar dia sekali, dia bakar 6 juta orang. Jadi tidak adil. Sepatutnya biar setiap seorang tu, sakit tu, Hitler juga kena rasa. Sebab itu di akhirat nanti Allah sebut, di neraka yang mana dalam Quran disebut, apabila kulit kita terbakar, dah bakar ni, kemudian dia akan jadi elok balik. Masukkan dalam neraka, bakar. Lepas tu, dah hancur kulit apa semua, elok balik. Dan benda tu akan berulang-ulang kali. Jadi inilah membuktikan bahawa Maliki Yaumiddin, Tuhan yang mana akan mengadili semua yang kita buat dekat muka bumi ini. Jadi Ustaz akan terus ke fadilat yang seterusnya. Banyak fadilat surah Fatihah ni sebenarnya. Dan memang banyak. Mana Ustaz punya nota tadi Ustaz buka yang ni lah. Kemudian tadi Ustaz baca hadis Sahih Bukhari dan Ustaz ambil riwayat An-Nasa'i. Ini pun Ustaz cerita tadi, tapi Ustaz ambil ini lafaz dalam riwayat An-Nasa'i. Yang Ustaz baca tadi hadis Muslim, riwayat dia sama dengan yang ni. Kemudian Abu Zaid pula. Ketika itu beliau bersama dengan sahabatnya berkata, ketika aku bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu jalan kat pekan, kat kota, waktu malam. Kami ada dengar seorang lelaki yang mana dia bangun solat malam. Solat malam ni bila? Solat malam ni nama dia Qiyamul Lail lah. Qiyamul Lail ni dia boleh dibuat bermula daripada selepas Isyak. Kita tidur sekejap. Tak kisahlah sejam ke, setengah jam ke. Tidur sekejap lepas Isyak. Di antara waktu Isyak dan subuh tu kita tidur sekejap. Bila kita bangun, tidak makan Qiyamul Lail. Kita dah boleh buat. Kami mendengar seorang lelaki, kami mendengar seorang lelaki bangun salat malam dan membaca ulumul Quran. Lalu baginda, dia terus mendekati lelaki tadi dan mendengar lelaki tersebut membaca Ummul Quran sampai habis. Nabi fokus dan Nabi dengar. Nabi dengar sampai habis. Kadang-kadang kita dengar surah Al-Fatihah ni dengan endah tak endah aja. Kadang-kadang kita pergi majlis kat surau Al-Fatihah duk main phone. Kan? Jadi tak fokus. Rasulullah dia dengar sampai habis hadis ni sebut. Lalu Rasulullah sebut, tidak ada surah di dalam Al-Quran yang sebanding dengannya, dengan Ummul Quran. Jadi Ustaz masukkan sedikit perbincangan yang yang Ibn Rajab Al-Hambali ataupun Abu Farash mengatakan bahawa sebenarnya apabila kita buat macam ni, seakan-akan kita nak membezakan antara ayat Al-Quran surah Al-Fatihah dengan yang lain. Seakan-akan macam tu. Jadi ulama berbeza pendapat. Mereka mengatakan bahawa sebenarnya semua ni adalah kalam Allah yang kita sifatkan kepada sifat yang selayak baginya. Maka tidak ada kelebihan pun di antara satu surah dengan surah yang lain. Dan ini juga pendapat yang dipersetujui oleh Imam Malik. Dan juga pendapat Al-Ash'ari, Al-Baqilani dan juga yang lain. Tetapi ulama yang tidak bersetuju dia respon balik. Dia beritahu sebenarnya bukan kita nak membezakan surah Al-Fatihah ke, nak bezakan surah Al-Mulk ke, nak baca surah Al-Kahfi. Kita tidak bezakan. Ini bukan isu kita nak membezakan, kerana semua ini adalah kalam Allah Subhanahu Wa Taala dan semua adalah mulia. Cumanya apabila ada hadis yang disebut begini, ia adalah kelebihan tentang ganjaran pahala. Ganjaran yang diberikan, keistimewaan yang ada pada surah Al-Fatihah ini. Bukan pada zat lafaz kalam Allah tu. Kalamullah, ayat Allah, semua mulia.
Ayat Allah semua mulia. Bermula daripada Bismillah ayat pertama sehinggalah surah An-Nas di ujung. Apa nampak Ustaz tunjuk surah An-Nas? Tunjuk macam apa nampak kat depan Ustaz Biasa duk ceramah tunjuk orang tu. Tak nampak muka Ustaz je lah kan. Jadi kalam Allah ni semua mulia. Tetapi yang kami katakan itu adalah sebenarnya kepada kelebihan yang ada pada surah Al-Fatihah. Kelebihan bukan pada zat, bukan pada kalam Allah, tapi kelebihan surah ini yang dinyatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana dia mengumpulkan semua, bukan sekadar kalam Allah, tapi dia mengumpulkan juga semua makna-makna yang kita nak. Kalau kita baca Quran, dia akan sentuh pasal hari akhirat. Kalau kita baca Quran, dia cerita tentang pasal nikmat, cerita sebagai penciptaan, semua termasuk dalam Alhamdulillah. Alhamdulillah ni dikatakan sebagai big topik besar, bahawa dia pecah berkaitan dengan akhirat. So akhirat apa dia lagi pecah lagi macam tu. So Al-Fatihah ni adalah induk dia. Kelebihan yang kedua, banyak ustaz nak baca ni. Okey, dah dekat sejam tak apalah, kita lama sikit malam ni tak apa kan, sebab kalau tak habis. Sebab fadilat dia masya-Allah. Ustaz nak baca satu hadis daripada riwayat Muslim. Ustaz ambil ni daripada kitab tafsir Ibnu Katsir. Rawa Muslim fi sahihi. Ini riwayat Muslim daripada dalam kitab dia Sahih. Imam Nasa'i juga dalam kitab dia As-Sunan, Imam Nasa'i. Hadis ini daripada Ibnu Abbas. Kemudian kata Ibnu Abbas, baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mana bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa indahu Jibril, ada Jibril, idh sami'a naqidan fawqahu farafa'a Jibril fabasarahu ila sama'. Apabila dia mendengar sesuatu di langit, dia angkat kepala di langit, faqal hadza babun, ini adalah pintu, qad futiha minas sama', yang telah dibuka di langit, ma futiha qattan, yang tak pernah dibuka. Qal fanazala minhu malak, maka malaikat pun berderu turun, pakat turun. Fa'atad Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun datang. Faqal abshir binurin qad utituhuma lam yu'tihuma nabiyya qablak. Malaikat pun kata, abshir binurin, gembira dengan dua benda yang mana tidak pernah diberikan kepada, atau tidak pernah dapat kepada umat-umat yang sebelum ini, sebelum kamu. Apa yang pertama? Yang pertama adalah Fatihatul Kitab. Orang lain tak pernah dapat. So umat Nabi Musa, kadang-kadang ustaz duk bayang cukup, syok lah kalau duk zaman Nabi Musa, tengok Fir'aun kan, tengok siapa kan. Kadang-kadang kita duk bayang lah, kita main khayal lah, kita baca cerita kisah dalam Quran, kadang-kadang kita duk bayang macam mana rupa, macam mana peristiwa tu. Teringin lah nak pergi tengok kan. Buat macam movie je, tak apa, kita duk atas langit nampak kat bawah tu, teringin juga nak tengok. Tapi keistimewaan tu tak dapat. Umat-umat zaman tu tak pernah dengar surah Al-Fatihah ni. Surah ni sangat agung. Bahkan surah ini ada fadilat yang ustaz masukkan, ada 8 fadilat tu. Ni baru 2. Jadi umat lain tak pernah dapat, tak pernah diturunkan. Ini hanya dikhaskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal khawatim suratil Baqarah, dan khawatim surah Al-Baqarah. Khawatim ni kita kata penutup, penghujung surah Al-Baqarah, iaitu ayat kursi. Jadi fadilat yang kita nampak, kalau kita baca kita akan nampak banyak fadilat yang sahih dari hadis-hadis yang sahih. Pertama adalah surah Fatihah, yang kedua adalah ayat kursi, dan yang ketiga adalah suratul Ikhlas, yang banyak disebut tentang kelebihan dan juga fadilat. Walam taqra'a harfan minhuma illa utituha, wa hadha lafz an-Nasa'i. Jadi menunjukkan ini adalah kelebihan yang sangat luar biasa, yang mana tidak terdapat dalam umat-umat ataupun kitab-kitab samawi yang lalu. Baik, ini adalah masuk fiqh dah sikit. Ini yang, kalau siapa yang pernah join, ustaz pernah baca hadis ni dulu.
Ini dah perangan last ni Ustaz baca je lah. Hadis ini daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ketika mana man salla salatan lam yaqra fiha ummul Quran, siapa yang mana dia semayang, dia tak baca surah Al-Fatihah, dia boleh baca surah lain sebenarnya. Dia boleh baca surah Ikhlas, dia boleh baca surah Al-Asr wal Asr, dia boleh baca surah yang lain. Tapi kalau dia tak baca, hadis ni kata, hadis ni riwayat Muslim, maksud dia sahih. Sahih. Man salla salatan, siapa yang mana dia semayang, lam yaqra fiha ummul Quran, dia tak baca ummul Quran, fahiya khida', dia macam ada kurang, solat tu tak sempurna. Ghairi tamam, khida' thalathan ghairi tamam, dia takkan solat tu tak lengkap. Dan hadis yang lain, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Jadi bermaksud tidak ada solat, tidak sah solat mereka yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Nanti kita akan bincang pada mungkin minggu hadapan, iaitu kita bincang sikit tentang fiqh. Apa hukum baca surah Fatihah, apa hukum tak baca. Ada tak ulama mengatakan tak baca surah Fatihah pun semayang sah? Ada, minggu depan kita bincang. Okay. Dan kisah ni Ustaz ada sebut, faqila li Abi Hurairah, dan dikatakan kepada Abi Hurairah, inna nakuna wara'il imam, qala iqra fiha nafsak. Baca, walaupun imam dah baca, kita baca kat belakang tu, kita sendiri baca pelan-pelan, slow. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Abu Hurairah dia kata, aku dengar Rasulullah ni dia beritahu, Rasulullah dia habaq, dia kata, qala Allah azza wa jalla, Allah sebut, qassamtu salata baini wa baina 'abdi nisfain, aku bahagikan antara aku dengan hamba aku ni dua, surah Fatihah ni aku bahagikan kepada dua, yang mana dalam surah lain tak ada. Kita katalah surah Al-Baqarah, surah paling panjang tu, ataupun surah yang paling pendek, contoh Inna A'tayna, ataupun surah Qul Allah ke surah apa pun, tidak ada dialog bersama dengan Tuhan, tidak ada, melainkan surah Al-Fatihah. Wa li'abdi ma sa'ala, dan apa saja yang hamba aku minta, aku akan tunaikan. Jadi dialog ni Ustaz dah kongsikan pada kuliah yang tak salah Ustaz 2 minggu lepas kot, slot sebelum tu. Dialog apabila kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Tuhan sekalian alam, Allah kata hamadani abdi, hamba tu dia puji aku, sampai dialog tu habis. Ustaz dah kongsikan dalam grup juga hari tu, kan boleh tengok balik dialog tu. Ustaz tak mau ulang sebab takut nanti tak habis, ada banyak fadilat lagi ni. Baik. Kemudian riwayat Tirmizi. Riwayat Tirmizi. Ini Ustaz nak buka kitab tafsir surah Al-Fatihah. iPad Ustaz ni dia berkhidmat lama dengan Ustaz ni. Daripada 2014 kot Ustaz beli, sampai dunia dah ni, kan Ustaz pakai lagi. Sebab dalam ni ada kitab banyak, Ustaz sayang. Dan hadis, Ustaz nak baca hadis ni dalam muka surat. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis riwayat Tirmizi. Baik. Wa akhrajahu at-Tirmizi min hadis Abdul Aziz bin Muhammad anil Al-Ala bin Abihi. Ustaz baca matan tu lah. Atuhibbu an u'allibuka suratan lam yunzil fi Taurah. Nak ada aku cerita dekat hang, dalam tu Ustaz terjemah dah. Nak ada aku ceritakan, aku ajarkan kepada hang satu surah yang tak pernah lam yunzil fihi fi Taurah, yang tak pernah disebut, yang tak pernah dinyatakan dalam kitab Taurah, wala fi Injil, tidak juga dalam kitab Injil. Taurah ni zaman Nabi Musa, Injil zaman Nabi Isa, jangan tertukar lah. Wala fi Zabur, dan tidak juga dalam kitab Zabur, iaitu Nabi Daud alaihissalam. Wala fi Furqan, dan tidak juga dalam Furqan. Furqan tu apa? Furqan ni dia adalah nama bagi surah, bagi Al-Quran. Antara nama-nama Al-Quran, ada banyak nama dia. Ustaz dah minggu lepas kot, Ustaz dah bagi tahu berpuluh nama Al-Quran. Jadi
Tidak pernah disebut. Tidak ada. Surah ni sangat luar biasa. Wallazi qala na'am. Nak dah aku ajak. Jadi apa nama Ubay bin Ka'ab, hadis yang Ustaz baca tadi daripada Bukhari, ini hadis riwayat Tirmizi. Nak dah aku ajak? Ubay kata aku nak tahu. Wallazi nafsi biyadihi. Bukan. Laju ingat. Qult na'am. Ya, aku nak tahu. Rasulullah tanya, macam kaifa taqra fi salah? Hang baca apa waktu solat? Ubay kata, aku baca Ummul Quran, aku baca Fatihah. Rasulullah kata, wallazi nafsi biyadi, demi jiwaku di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah diturunkan dalam kitab Taurat, tidak pernah juga diturunkan dalam kitab Injil, tidak pernah diturunkan dalam kitab Zabur, wala fil Furqan, dan tidak pernah dalam kitab Furqan mithluha, tidak pernah. Sebanding dengan dia, tidak pernah. Wa innaha sab'ul minal mathani, dia adalah 7 yang diulang. Wal Qur'anul azim alladhi a'taituhu, yang mana Quran diagung yang beri kepada kita ni, ada satu surah nama dia Fatihah yang mana sangat agung. Jadi hadis Tirmizi, tadi Ustaz dah baca hadis Bukhari punya. Mana tadi? Kemudian Ustaz skip hadis yang lain tu, ada banyak fadilat. Ketiga, kelebihan surah Fatihah yang ketiga adalah dihimpunkan di bawah arash. Kan daripada Lauhul Mahfuz sebelum nak sampai ke bumi ni. Jadi ini keistimewaan Al-Quran yang mana tak ada pada kitab lain. Sekejap ada call Ustaz. Kami meriwayatkan daripada Jalal Salih Al-Murayyi, daripada Sabit, daripada Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berikan nikmat kepada aku. Allah bagi nikmat kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu berada kata Allah, sesungguhnya aku memberikan kamu kepada Rasulullah Fatihatul Kitab, iaitu dia berada di bawah arash aku, dan aku telah bahagikan surah ini istimewanya antara aku dengan kamu. Sebab tu kadang-kadang kan bila contoh kita ada masalah dengan pihak kementerian ke, contoh tempat-tempat kerja kita ke apa kan, biasanya ada prosedur kita terikat tertentu. Tetapi apabila sampai turn kita, orang kata tak apa, jalan. Sebab apa? Sebab ni antara urusan kita dan juga kita kata big boss, kita dengan dia. So menunjukkan betapa istimewanya, sebab ada dialog antara hamba dan juga pencipta direct. Tidak ada malaikat menjadi perantaraan, tidak ada Jibril yang menjadi ataupun iblis yang mengganggu kita, tidak ada. Jadi ini istimewanya surah Al-Fatihah, kerana dia ada dialog dengan Tuhan yang tidak ada dalam hadis-hadis surah pada surah yang lain. Jadi sebab tu bila mana tolong tengok balik nota yang Ustaz kongsikan, dialog antara hamba dan juga pencipta dalam surah Al-Fatihah ini. Kita bercakap Allah sambut, kita bercakap Allah sambut. Sebenarnya Allah sambut tu penting. Allah sambut tu menunjukkan kita ni istimewa. Sebab bayangkan kita bercakap dengan seorang kawan kita. Kawan kita senyap, tak cakap apa, tak respon. Dia jadi one way saja. Tapi tidak kepada surah Al-Fatihah ini. Allah balas, Allah respon. Kita ulang berpuluh kali, beratus kali, Allah respon dan Allah tak pernah jemu. Bahkan Allah suka kita membaca surah Al-Fatihah. Allah suka. Tuan-tuan, Allah suka. Bila Allah suka ni kita kena buat. Kerana Allah akan makin sayang kepada kita, Allah akan makin rahmat kepada kita, insya-Allah. Seterusnya, saya nak habiskan kat pukul 10 dah. Baru yang ketiga. Ada lagi 5. Baik, insya-Allah Ustaz percepatkan sikit. Kita ambil kelebihan yang keempat. Surah yang bermunajat dengan Allah ataupun ada dialog antara hamba dengan pencipta, dan surah ini dikhususkan secara spesifik. Surah Al-Quran ada 114 surah, ada banyak. Tetapi surah Al-Fatihah adalah menjadi satu pilihan, satu ketetapan yang mesti dan wajib dibaca dalam salat berbanding dengan surah-surah yang lain. Dan istimewanya dia ada dialog
di dalam surah Al-Fatihah ini, kata Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab dia tafsir surah Al-Fatihah. Dan ini dikhususkan ketika dalam solat, kita berbicara dengan Tuhan dia. Kita berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan keistimewaan ini tidak diberikan kepada surah-surah yang lain di dalam Al-Quran. Memang tak ada dan tidak ada sebanding pun dengannya, melainkan surah Al-Fatihah. Ustaz baca sedikit dialog sebab memandangkan fadilat ini disentuh pasal kelebihan bermunajat. Apabila kita membaca ini hadis riwayat Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qal, dia kata sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia kata qala Allah azza wa jalla, Allah sebut qasamtu, bila kata qala Allah azza wa jalla, dan dia adalah hadis bermaksud hadis tu hadis qudsi. Hadis qudsi ini bermaksud lafaz itu daripada Allah dan Nabi sebut. Makna tu. Bila kata qala Allah azza wa jal, ini adalah hadis qudsi. Qasamtu salah, aku bahagikan solat ni kepada dua. Baini, antara urusan aku, makhluk lain kepada makhluk-makhluk ataupun general lain ataupun mana-mana ciptaan Allah yang lain, ini urusanku dengan hamba aku. Orang lain tak boleh masuk campur. Qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain, aku bahagikan kepada dua. Wa li abdi ma sa'ala, dan bagi hamba aku itu apa yang dia minta. Lalu apabila hamba dia berkata alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Apa Allah jawab? Qala Allahu azza wa jal hamadani abdi, hambaku memuji aku. Hambaku memuji aku. Kita baca lagi. Idh qal, hamba aku dia baca Ar-Rahmanir Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Qala Allah azza wa jal, Allah pun respon, asna alayya abdi, hamba tu asna, nilai tinggi lagi, dia puji aku. Masya Allah, dia puji aku lagi. Mana ada manusia apabila ihsan tu dia puji, tidak disukai, tidaklah menambah cinta dia, melainkan kalau kita puji semakin bertambah kasih dan sayang. Allah sayang kepada kita, kita je yang tak pernah letak Allah tu di hati kita. Kemudian kita baca lagi dalam surah Fatihah ketika kita semayang. Mungkin ada yang dah semayang insya, mungkin ada tak semayang lagi, mungkin nak bangun qiyamul lail. Hayati setiap terjemahan ni. Wa idh qal, dia baca lagi, Maliki yaumiddin, Tuhan pemilik kepada hari pembalasan, penghulu dan juga raja bagi hari pembalasan. Allah kata, Allah sambut, qala Allah majjadani abdi, hamba aku dia betul-betul sanjung kepada aku. Hamba tu sanjung kepada aku. Ini hamba aku ni yang baca ayat ini, dia sanjung kepada aku. Masya Allah, Allah suka. Kita baca lagi. فَإِذْ قَالْ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, hanya di Kau ya Allah. Ya Allah, hanya di Kau yang kami sembah. Hanya di Kau yang kami minta pertolongan. Tidak ada orang lain ya Allah. Engkau yang kami sembah. Engkaulah segalanya bagi kami. Kami minta pertolongan dan kami sembah. Allah kata, Qal, okey dah. Baiklah. Qal, Allah kata, baik. Hadha baini. Hang sembah aku, hang minta pertolongan dekat aku. Kita baca ayat tu kan, ayat kelima surah Fatihah. Allah kata, hadha baini. Alright. Biar
Ini urusan aku. Mana board of director, mana menteri-menteri, hampa jangan masuk campur. Hadza baini. Ini urusanku. Wa baina abdi. Urusanku dan juga hamba-ku ni. Hak lain jangan siapa masuk campur. Wa li abdi ma sa'ala. Dan apa sahaja yang hamba aku minta, masalah aku terima, aku kabulkan. Aku akan tunaikan. Dan surah Al-Fatihah pada ayat kelima inilah menjadi tunjang ataupun menjadi sumber ataupun teras yang sangat bermakna. Kemudian kita baca lagi. فَإِذَا قَالْ, kita baca, hamba tu baca lagi. اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Siapa jalan lurus ni? صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ, iaitu jalan yang mana engkau memberi nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan bukan orang yang hang murka, bukan yang kamu murka ya Allah, dan bukan yang mana mereka telah sesat. Kemudian kita minta kepada Allah ini kita minta, kita doa lagi kepada Allah. Ihdina, kita minta kepada Allah. Dia fi'al amr. Kita minta. Allah kata lagi, qal hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'ala. Tak apa. Ini adalah untuk hamba-Ku dan apa yang dia minta aku akan tunaikan. Hadis riwayat Muslim. Masya-Allah, ada banyak lagi fadilat ni. Pada surah Al-Fatihah. Jadi Ustaz harap kita dapat menghayati setiap bacaan yang kita tuturkan dalam setiap solat, setiap rukuk, setiap sujud, dan setiap zikir dan doa kita di dalam Al-Quran, di dalam solat. Solat kita, kalau boleh, jangan kita sekadar berpada dengan 5 waktu. Jangan, Ustaz ulang, jangan kita sekadar berpada dengan 5 waktu. Tambahlah solat sunat sebelum ataupun selepas kita baca Fatihah. Mana Allah bercakap dengan kita dan Allah nak tunaikan permintaan kita. Allah nak kita solat je. Dan pesanan ini pun jugalah untuk ustaz, untuk semua orang, untuk kita sentiasa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kita sambung pada kelebihan surah Al-Fatihah yang kelima. Surah Al-Fatihah, fadilat yang kelima dalam nota tersebut. Adakah Ustaz call? Okey, baik. Fadilat yang kelima dalam kitab tafsir surat Fatihah Ibn Rajab Al-Hambali. Apa dia sebut ni? Mana fadilat yang kelima? Itu dia baca tak tengok kitab tu dia. Sana, saya nak cari hilang mana. Yang keenam, fadilat yang keenam. Fadilatul khamisah. Cuma komen sepenuh. Saya nak cari tak jumpa. Okey, jumpa dah. Fadilatul khamisah annaha mutadamminatun limaqasidil kutub al-manzalati min as-sama'i kulliha, iaitu kelebihan surah Al-Fatihah yang tidak ada pada surah-surah yang lain adalah dia menghimpunkan semua intipati. Itu yang lebih tepat. Maqasid ialah intipati. Semua yang dibicarakan pada kitab Taurah, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Quran sekalipun, intipati dia ni ada dalam surah Fatihah. Intipati dia bermaksud teras dia.
intipati yang paling penting. Dia bahasa Melayu ni dia tak banyak vocab. Jadi bahasa Arab ni setiap perkataan tu dah masuk tujuan ataupun yalah tujuan lah kan, ataupun intipati dia tu adalah dalam surah Al-Fatihah. Sebab itu kata Ibn Rajab, dia kata fadzakara Ibnu Abi Hatim bi isnadihi anil Hasan qal. Dia kata ni sanad daripada Abi Hatim. Dia kata anzalallahu subhanahu wa ta'ala 400. Allah ni dia turunkan 100 kitab. Dia turun 100 kitab. Dan ada 4 kitab suci yang terakhir. Ada 4 kitab suci yang terakhir. So jumlah semua tu jadi 104 lah. Kan? So itu termasuklah dalam kitab Zabur, Taurat, Injil dengan Al-Quran yang saya beritahu tadi. Semua ni, banyak-banyak kitab ni tadi. Jama'atu arba'in fi Quran wa jama'u Quran fi mufassal wa jama'u mufassal fi Fatihatul Kitab. Dia nak beritahu yang itulah. Maksudnya dia menghimpunkan semua tadi dan kitab ada 100 tambah 4 yang akhir. Jadi semua ni ada dalam surah Fatihah. Itu je nak beritahu perjuangan Islam. Islam tu apa sebenarnya? Adakah Islam ni bermula pada zaman Nabi Muhammad? Dikatakan asyhadu an la ilaha illallah tu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang lain sebelum tu dia tidak dinamakan dengan Muslim. Sebenarnya Muslim ini dinamakan Muslim. Tolong beri perhatian ni. Muslim ini bermaksud kita serahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terserah diri. So kita dapat tengok umat yang terdahulu yang mana mereka sembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, membenarkan risalah yang dibawa oleh Rasul. Mana-mana Rasul yang diutuskan ataupun para anbiya membenarkan dan mentauhidkan Allah, maka mereka Muslim. Sebab tu tumbuhan pun mereka adalah Muslim. Sebab tu haiwan juga mereka adalah Muslim. Sebab itu gunung ganang juga adalah Muslim. Sebab tu bukit bintang juga adalah Muslim kerana mereka tunduk dan patuh kepada arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Kemudian Ustaz skip fadilat kelebihan yang ke-6. Surah Al-Fatihah adalah penawar bagi setiap penyakit. Mana yang ke-6 tadi? Anna surat Al-Fatihati syifa'un min kulli da'. Surah Fatihah ini adalah penawar bagi segala penyakit. Baik. Surah ini okey. Hadis. Ustaz baca hadis ni riwayat. Ini riwayat Allahumma salli ala Muhammad. حدثني محمد بن المثنى حدثنا وهب حدثنا هشام عن محمد عن معبد عن أبي سعيد الخدري. Ini daripada hadis daripada Sa'id Al-Khudri. Dia sebenarnya bila kita baca hadis, bila kita kata an Anas, an Ibnu Abbas, semua ni sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu agama Islam dibandingkan dengan agama-agama yang lain, agama kita ini adalah terjaga kerana kita mengambil sumber tu daripada satu-satu tak putih. Sampailah orang yang menyaksikan sendiri dengan mata kepala apa yang berlaku perihal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qal kunna, usah baca terjemahan sebab hadis ni panjang juga. Dia kata, Sa'id Khudri dia kata, dalam perjalanan yang kami lakukan, singgahlah di satu tempat, berjalan, singgah dekat satu tempat. Kemudian datang seorang wanita, seorang perempuan demai. Kedik demai. Kemudian dia kata, wanita tu dia beritahu, sesungguhnya ada seorang tok kampung kami, dia sakit. Tok kampung kami dia sakit. Dan kami tak ada orang. Tak ada orang yang boleh rawat dia. Tak ada orang yang boleh bantu dia. Jadi ada dah daripada hampa ni kan,
Ni cerita Sa'id Al-Khudri. Dia kata ada daripada hamba-hamba ni yang mana boleh merawat, boleh buat ruqyah. Ada tak? Jadi itu tanya perempuan tu. Lepas tu maka seorang lelaki dia berdirilah. Maka berdirilah seorang lelaki yang kami pun tak tahulah dia boleh merawat ke, dia boleh ke dia tak boleh ke. Kemudian dia ikut wanita tu, perempuan tu, dan dia ruqyah. Ruqyah ni dia rawat lah, bukan rawat. Kemudian sembuhlah Tok Ketua tu. Tok Ketua tu sembuh. Kemudian laki ketuk kampung tu tadi, dia diperintahkan untuk bagi dekat lelaki tu tadi 30 ekor kambing. Dan kami pun diberinya minuman susu. Bagi susu, bagi 30 ekor kambing mesti bagi susu. Sebab apa? Kerana dia meruqyah tadi. Dia ruqyah dengan apa? Hak tu kita nak sembang. Sebab kata surah Fatihah ruqyah kan, macam mana dia ruqyah? Sekejap kita akan tahu. Dia kata, apakah kamu setelah mereka balik dah habiskan keluar daripada kampung tu semua, mereka tanya, memang hang ni pandai buat ruqyah? Dia kata, laki ni kata hak bagi ruqyah untuk kampung tadi. Dia kata, tak, aku tak buat ruqyah kat dia, kecuali aku baca kat dia umul Quran. Aku baca Fatihah je kat dia. Kan? Sekejap Ustaz akan baca lagi satu hadis riwayat Muslim yang hampir sama dengan hadis ni, untuk kita faham cerita tu lagi lengkap. Dia kata, saya tak pandai ruqyah, saya tak pandai nak berubat apa-apa. Saya bukan Tok Mudim. Tok Mudim tu bukan sunat orang. Bukan Tok apa? Tok Bomo. Tok Mudim. Tok Bomo sunat orang. Sasul. Saya bukan Tok Bomo. Saya tak pandai nak buat ruqyah ni. Saya bukan tahu. Jadi, aku hanya baca surah Fatihah je. Lepas tu kami kata kat dia, janganlah kalian buat apa-apa sehinggalah kita ni jumpa kat Nabi dan kita tanya pendapat Nabi. Kan? Lepas tu ketika mereka sampai Madinah, mereka pun ceritalah dekat Nabi. Lalu siapa yang bagi tahu bahawa itu ruqyah, maka bagilah kambing tu, dan aku pun nak bagi, dan aku juga diberikan juga bahagian hadis. Dan hadis yang lain, hadis yang lain yang sama juga kisah dia. Ada orang tanya, apakah ada orang pandai berubat ataupun yang pandai ruqyah? Sahabat kata, sungguhnya kalian tak mahu menerima kami, maka kami pun tidaklah melakukan kepada kalian. Maksudnya kalau hampa nak kami ruqyah, rawat hampa, tapi hampa tak tolong kami pun, macam itulah. Hampa tolong kami tolong hampa. Lagu itulah. Dan akhirnya tak apalah, orang kampung tu mereka kata, okeylah, tak apalah, kami tolonglah, bagi imbalan, bagi balasan. Dan mereka janji kambing. Lepas tu sahabat Nabi pun dia baca umul Quran, iaitu Al-Fatihah. Lepas tu dia kumpulkan ludah dia dan dia ludahkan kepada laki tu sampailah dia sembuh. Kemudian orang kampung tu beri kat dia kambing, dan kambing tu sahabat bincang kita nak buat macam mana, dan dia perbincangkan Rasulullah. Jadi dia pakat bagi seorang sikit. Jadi ada lagi beberapa hadis riwayat Bukhari dengan Muslim. Ada 4 hadis dalam kisah ni. Tentang kisah ni saja ada 4 hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim berkenaan dengan ruqyah menggunakan surah Al-Fatihah. Sebab itu kalau akak-akak pernah tengok dalam rawatan Islam atau pernah mengaji rawatan Islam, antara surah yang dibaca untuk merawat ruqyah adalah surah Al-Fatihah. Walaupun kita fikir, alah surah Fatihah ni selalu dengar Ustaz, selalu dah baca. Sebab itulah kita baca tapi kita tak tahu kelebihan dan keagungan surah ni. Kita buat main je, kita buat biasa je. Sebab tu kita kena mengaji, sebab tu kita kena masuk kelas, kan? Joinlah mana-mana kelas, tidak ada masalah. Tambah ilmu supaya kita tidaklah sekadar, orang kata buat tu sekadar ikut-ikutan, tak ada ilmu. Kita tak mau menjadi seperti orang Nasrani yang kita doa dalam surah Fatihah tadi, waladdallin. Tak mau orang yang sesat. Kita buat tapi kita tak tahu untuk apa. Kalau nanti ke depan ni orang kena kanan, kita pun kena kanan. Orang kena kiri, kita pun kena kiri. Dah kita tak tahu, tak ada ilmu. Lepas tu kena mengaji. So
uh, surah Fatihah ni menjadi antara fadilat dia adalah sebagai penawar. Sebab itu amalkanlah surah Fatihah untuk elak daripada gangguan sihir, untuk kita selamat dah daripada penyakit. Kok isteri kita nak beranak, isteri kita semua akak kat sini kan. Mana tahu kot ada keluarga yang sihat kan, kita nak suami kita, anak kita jadi makin bagus. Ada yang kita tak selesa, kita nak penawar bagi dia. Dan penawar ni dia bukan sekadar, kata Imam Ibn Kathir, bukan sekadar rawat penyakit yang bisa lah apa semua tu, tidak. Bahkan lebih daripada tu, penyakit dalaman pun dia merawat juga surah Al-Fatihah ni. Sebab tu kita kena yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kena pupuk keyakinan tu dengan surah Al-Fatihah ni. Dan fadilat yang terakhir ni yang ustaz nak baca dekat kuliah kita pada malam ni atau kelas kita pada malam ni, tentang fadilat as-sabi'ah, fadilat ke-7. Tadi ustaz baca fadilat ke berapa? Okey, 7 tadi ke-6 kan. Banyak lagi, ada lagi 2 kan, insya-Allah nak habis. Annaha hirzun minasyayatin al-jin wal-ins. Baca surah Fatihah ni atau disebutkan oleh Asy-Syaikh dengan sanadnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini okey, itulah tajuk dia. Akan terpelihara daripada gangguan jin dan daripada jin dan juga manusia. Syaitan ustaz kena tambah. Kat nota tu tak lengkap lagi kena tambah sikit. Syaitan dan manusia. Yang orang nak buat benda buruk kat kita, orang nak buat jahat ke, orang nak buat apa-apa ke. Jadi surah Syifa ni dia akan memelihara kita. Dan benda ni dikharraja, disebut oleh Abu Syekh bi isnadihi an Anas, daripada Anas, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala idh wada'a al-'abdu jambahu ala firashihi. Dia bila seorang tu ni boleh amai malam ni, amai sebelum kita nak tidur malam ni, sebelum kita nak tidur, tilam katil kita dah ada tu. Di sini kata faqala bismillahirrahmanirrahim, baca bismillah, wa qara'a al-fatihatul kitab, baca Fatihah. Kita baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin sampai habis waladdallin. Lepas tu tiup sikitlah kan, kat kita punya firas tepuk-tepuk sikit kan, supaya amina minasyarri, aman daripada syarr, daripada benda jahat. Apa-apa lah benda jahat kan. Syarril jin, daripada jahat manusia ke, orang buat penayang ke apa kan. Wan nas wal ins, jahat jin ataupun manusia. Wa min kulli syai'in, dan daripada apa segala benda yang buruk lah. Wa hiya tu'adilu thuluth min al-Quran, dan dia adalah 1/3 daripada Al-Quran. 1/3 lah, maksudnya kita baca surah Fatihah tu ibarat umpamanya kita baca 1/3 daripada Al-Quran. Kemudian ada lagi nota tu, ni ada lagi. Man qara'a ummul Quran, siapa yang baca ummul Quran, wa qul huwallahu ahad, dan membaca qul huwallahu ahad, faka'annama qara'a thuluth min al-Quran. Siapa baca alhamdulillahirabbil alamin tu ummul Quran, dan siapa baca al-ikhlas qul huwallahu ahad, dia umpama 1/3 daripada Al-Quran. Jadi, dan fadilat yang ke-8 pun yang itulah, man qara'a fatihat, silap, anna qira'at al-fatihatil kitab fatihati yahsulu biha kamalu salah wa qubulaha. Fadilat ke-8 ni adalah membaca Al-Fatihah akan menjadikan solat kita sempurna, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Biduniha, tanpa kita baca surah Fatihah tu, solat kita tidak akan sempurna, bahkan tidak akan diterima kerana ada kecacatan. Hada wabillahi taufiq wal hidayah. Itu adalah fadilat. Ada banyak lagi fadilat sebenarnya surah Fatihah yang ustaz boleh terus sampai tengah malam.
daripada hadis-hadis yang sahih menunjukkan bahawa keutamaan dan juga kelebihan kita membaca surah Al-Fatihah yang kita nak tadabbur dan kita nak faham makna ini. Dan pada minggu hadapan kita akan masuk ke bahagian topik hukum hakam sekitar surah Al-Fatihah. Jadi sebelum kita tangguh, ada apa-apa nak tanya tak? Ustaz bin Ayah. Alhamdulillah.